Fahmi Ahmad Fahmi Zamzam hafizahullah. Kita sampai pada muka surat ke 12, bab pertama. Malam ni masuk bab yang pertama. Tajuk bab ini peristiwa-peristiwa yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Sebelum Dajjal keluar dan zahir, menzahirkan dirinya sebagai Tuhan, apakah yang akan dilihat oleh manusia di atas muka bumi ini keseluruhannya? Maka perkara-perkara itu telah pun disebutkan oleh Nabi SAW untuk dijadikan sebagai panduan oleh saya ataupun siapa-siapa sahaja yang akan sempat pada zaman fitnah terbesar dunia ini, iaitulah hari kemunculan Dajjal wal'iyadzubillah. Tuan Guru pengarang kitab membahagikan benda-benda sebelum kemunculan Dajjal pada beberapa perkara. Yang pertama, kemungkaran bermaharajalela. Nombor dua, pembangunan di kawasan Baitul Maqdis. Yang ketiga, keruntuhan bandar Madinah Al-Munawwarah. Dan yang keempat, Al-Imamul Mahdi, kemunculan Imam Mahdi. Kita masuk yang pertama, muka surat 13. Sebelum Dajjal muncul, ada beberapa tanda yang kita boleh tengok. Yang pertama, kemungkaran akan bermaharajalela dalam masyarakat. Peperangan demi peperangan, dan Islam kembali asing dari pandangan. Ada tak sifat rendah lah ni? Tiga-tiga ada. Mungkar dan kezaliman jadi nadi dalam masyarakat. Yang kedua, perang demi peperangan. Dan yang ketiganya, sesiapa yang mengamalkan Islam secara sempurna, maka dia akan dipandang serong, dipandang ketinggalan, dan dipandang asing dari mata pandangan masyarakat. Hak ni yang memang kita hidup dalam suasana itu 2014, 2015 ni. Macam ni. Dah nak? Dah baca sikit. Saya tak baca semua, ambil sikit-sikit je yang ditulis oleh Tuan Guru pengarang kita. Kata Tuan Guru 1, 2, 3, 4, 5, baris ke-5, muka surat 13 kalau buku kecil ni. Kata Syekh Ahmad Fahmi hafizahullah, dia kata, jadi suasana masyarakat kita di hari ini adalah ke arah persediaan menerima kedatangan Dajjal. Kerosakan akan terus bertambah banyak, sehingga apabila Dajjal muncul, orang tidak begitu asing dengan kesesatan yang dibawanya. Rupanya begitu. Apabila majoriti manusia jauh daripada Islam, sudahlah atas muka bumi ni orang Islam bukan majoriti. Daripada 7 bilion, kita orang Islam 1,5 bilion, lebih kurang. Yang baki semua memang kafir, yang tidak mengucapkan syahadah. 7 bilion, 1,5 orang Islam, lagi 5,5 bilion memang kafir. 1,5 bilion pula hak Islam tadi. Yang Islam tadi, nak tahu macam mana keadaan umat Islam dunia ni, tengok Malaysia kita. Tiap-tiap orang Islam lihat negara dia, bagaimana pegangan dan pengamalan umat Islam di negara masing-masing. Di negara masing-masing. Kita tengok tempat kita, Malaysia. Pakat tengok macam mana kemungkaran, jenayah di tempat kita, kezaliman di tempat kita, tara mana. Kalau hurai hak tu, tajuk lain pula, panjang. Tuan sekalian, maka masing-masing kita dapat tahu rosaknya dan betapa hampirnya keadaan yang sedemikian. Supaya bila ramai manusia yang Islam itu sendiri, 5,5 bilion dah kafir, hak 1,5 bilion hak Islam tu pun malu nak mengamalkan Islam, rasa pelik nak mengamalkan Islam.
Bahkan ramai pula yang hina bila ada orang lain nak mengamalkan Islam cara betul. Ketika itu Dajjal akan keluar dan kehadiran dia tidak asing pada pandangan masyarakat dunia majoritinya. Kalau waktu dia keluar tu ada 7 bilion, maka takkan lebih sebilion yang akan berlawan dengan dia. Takkan lebih sebilion. Kenapa saya sebut takkan lebih sebilion? Pasal tuan-tuan tengok di Malaysia, kita sebut pada bulan lepas, di Malaysia ni yang meninggalkan semayang majoriti, bukan 30%. Orang Islam Malaysia yang meninggalkan semayang bukan 40%. Orang Malaysia yang meninggalkan solat, orang Islam Malaysia yang meninggalkan solat bukan 60%, tetapi 80% ataupun 85%. Setiap kajian berada pada angka sama ada 80 atau 85. A+ lah. Jumlah hak tak semayang tu di Malaysia ni. Takkan hak tak semayang tu nak pergi lawan Dajjal? Tuan, sangat minoriti, sangat minoriti. Ini 2015 punya cerita, 10 tahun akan datang. Dia jadi kuih elok kah? Nabi sebut dalam hadis, zaman ini makin bertambah, dia jadi makin teruk. Makin teruk. Entah makin lama makin ramai yang meninggalkan Islam sampailah zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa nanti. Entah. Jadi rupanya keadaan kesesatan majoriti umat manusia atas muka bumi ini, termasuklah yang Islam, itu adalah sebagai persiapan kepada kemunculan Dajjal, kata tuan guru kita, sehingga menyebabkan apabila dia keluar menghalalkan yang haram, apabila Dajjal keluar mengharamkan yang halal, maka takkan ada ramai yang akan berlawan dengan dia. Ramai yang akan setuju dan tak rasa pelik dengan apa yang Dajjal bawa, dengan apa yang dia bawa. Kemudian perenggan kedua ke surat 13, kata tuan guru kita, masyarakat hari ini sudah banyak kehilangan nilai murni. Banyak perkara yang sangat penting dalam agama, tetapi masyarakat kita tidak memberikan perhatian yang sewajarnya. Seperti ilmu yang dikatakan fardu ain oleh para alim ulama, iaitu ilmu yang wajib dituntut oleh setiap individu muslim. Orang tak tinggal ilmu fardu ain dalam rumah. Kalau ada 6 orang dalam rumah, mak, ayah, anak 4 orang, berapa orang yang wajib belajar? 6 orang. Jawapan dia. Kalau kita pergi pejabat, di pejabat tu ada 150 orang bekerja di pejabat tu, berapa orang yang wajib belajar ilmu fardu ain? Jawapan dia 150 orang. Kita pergi dalam Putrajaya ada berapa orang? Ada 3,800 orang. Contoh kaki tangan awam, berapa orang yang wajib belajar fardu ain? 3,800 orang. Tak ada kecuali seorang pun, kecuali dia gila. Sebab tu husnuzan, kalau dia tak belajar, maksudnya boleh jadi gila. Jangan marah terus. Sama ada dia gila ataupun yang lain lah, tak cukup hal lain tu, bukan Islam dan sebagainya. Kalau dalam istana ada 30 orang, maka 30 orang yang belajar ilmu fardu ain. Jadi ini salah satu keadaan orang meninggalkan ilmu fardu ain. Habis. Maka sampai ke surat 14. Yang lain tu uraian gitulah. Kemudian tengok ke surat 15. Saya laju sikit sebab lagi masuk tajuk tajuk Imam Mahdi tu. Bulan lepas janji tajuk tu. Tu yang main ramai. Habis Imam Mahdi tak main pula. Tinggal 2 baris balik. Tuan, nombor 2. Syekh Fahmi Zamzam, pengarang kitab ni, dia kata, yang pertama nak tahu kata Dajjal nak main ni, tengok suasana masyarakat yang rosak. Tadi kita dah hurai, majoriti orang tinggalkan semayang, majoriti orang tidak menutup aurat. Betul tak? Kau tengok, orang tak tutup aurat, majoriti tak tutup aurat. Buka TV senang-senang je, tak payah cari channel HBO, Fox Movies tak payah. Tengok berita, tengok Kemak Lucah, tengok berita saja. Tak boleh pergi TV3 dah lepas ni. Live kan? Tak apa lah. Entah no? Zina di Malaysia, saya sebut tak bulan lepas, menggerunkan zina di Malaysia.
menggerunkan zina ni. Saya sebut kat tuan-tuan dua cerita untuk panduan ibu-ibu dan ayah-ayah. Satu cerita hak seorang doktor tu yang mak dia bawa anak dia sekolah agama. Mak pun orang agama. Ketua dot. Bawa pergi cek tengok pasal apa anak ni pelik. Cerita ni disahkan daripada doktor tu sendiri, dia yang kendalikan kes tu. Telah disahkan. Bukan cerita mana-mana hala orang type dalam ni tak. Bila bawa sakit apa budak ni nampak pelik, budak perempuan ni sekolah menengah lah. Sekolah agama. Akhirnya doktor suruh mak tu keluar sat, bincang dengan anak perempuan tu, dapat jawapan. Panggil masuk balik mak, bagi tahu makcik, anak makcik ni bukan sakit apa. Dia sakit ni sebab dia melakukan hubungan seksual. Dia dah pernah buat hubungan seksual dengan di Melayu, dengan India dan dengan Cina. Sekolah agama. Beberapa belas kali dan mak ayah tak tahu apa. Bukan saya kata sekolah agama teruk. Saya nak beritahu kalau sekolah agama macam tu, sekolah menengah, tak payah tanyalah. Lagi sakat. Kedua. Kes kedua. Belah-belah utara ni. Sebelum Ramadan tahun lepas, seorang budak mai. Saya nak cerita tuan-tuan ni, anak-anak di rumah tu, hak kita ada rasa selamat ke? Zina di Malaysia ni kritikal. Kalau 2009 jumlah anak luar nikah yang lahir setiap 17 minit seorang, 2009 anak luar nikah yang lahir setiap 17 minit seorang. 2015 seorang remaja. Ramai rumah saya ramai. Remaja ni dia mengaku, ustaz, saya nak taubat sebelum Ramadan. Pasal apa? Saya berzina. Saya tanya dia secara jujurnya, berapa kali dah berzina? Dia kata 2 kali. Dia pun cerita dengan siapa? Dengan budak sekolah agama juga. Di daerah sekian-sekian, belah utara ni, daerah besar sekolah agama. Mak budak tu kerja apa? Mak budak tu ustazah sekolah agama juga. Dan siapa yang ajak siapa? Perempuan tu yang ajak berzina. Maka keluar pergi satu tempat berzina dalam kereta. Dan perempuan tu yang tunjuk cara nak berzina macam mana. Sebab dia kata dia banyak kali dah. Cerita lagi, banyak tuan. Maksudnya kronik. Anak-anak yang di rumah kena perhati dengan siapa dia berkawan, mesej dalam handset dan sebagainya, kena cek. Zaman hari ni wajib cek. Tak boleh kata hak tu peribadi dia dah, wajib cek. Dia sampai tahap tu. Tahap jadi orang jadi biasa. Anak-anak remaja jadi terlalu mudah untuk berzina. Hak terbaru satu orang remaja mai rumah saya. Remaja lain pula. Pakai takbir dah kita ni. Tak payah cerita dah. Tuan-tuan, 2 minggu lepas. 2 minggu lepas. Remaja ni mai, dia kata, ustaz, kawan saya 2 orang sekolah agama juga. Sekolah agama. Dia sebut nama sekolah tu. Seorang tingkatan 2, seorang tingkatan 5. Perempuan. Hak tingkatan 2 tu ajak tingkatan 5 pergi satu supermarket, nak keluar berjalan-jalan, lepas tu nak kenalkan kepada kawan. Biasalah. Kan? Jenis remaja ni dia bercinta setahun, 3 bulan, 2 tahun. Waktu kosong tu lepas akan tawarlah, hang tak ada ni. Jom aku pergi kenal seorang. Pi ikut kawan dia. Hak tingkatan 2 ni ajak tingkatan 5, dua orang pi satu supermarket dot. Rupa-rupanya bila sampai di supermarket tu dah ada 2 orang budak lelaki umur 20 duduk tunggu. Umur 20 duduk tunggu di supermarket tu. Dan perempuan hak tingkatan 2 ni dia rupanya dia jual kawan hak tingkatan 5 tak sat. Jual tubuh kawan hak tingkatan 5 tadi. Budak tingkatan 5 tu tak tahu apa. Bawa kenal lah, seronoklah tengok. Kali bawa pergi satu tempat, bayar duit, ambil duit,
Depa pun bagi makan apa Allahu alam, tak sedar diri. 7 hari. Dia rogoh selama 7 hari oleh 2 orang. Banyak duit. Nega tubuh kawan. 2015 punya cerita. Dia makin ni lah. Kemungkaran yang bermaharajalela dalam masyarakat inilah petanda bahawa dekatnya kemunculan Dajjal. Dekatnya kemunculan Dajjal. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan, kata tuan guru kita, tanda yang kedua ialah pembangunan di kawasan Baitul Maqdis, negara haram Israel. Negara haram Israel. Tuan sekalian, saya mengaji di Syria. Palestin sebelah kami. Israel, negara haram Israel pun sebelah kami juga. Jordan, Lebanon dan sebagainya. Saya pernah ke Jordan daripada Aqabah. Kita boleh tengok bandar raya ni daripada jauh, daripada pantai Aqabah tu nampak satu bandar daripada negara haram Israel tu sangat maju. Macam kita tengok Singapura, macam kita tengok bandar-bandar besar Eropah yang maju. Nampak daripada jauh ni sangat maju. Belah Jordan Syria ni faham-faham lah. Dengan kotak dengan apa tu masyhur lah. Kemudian saya pergi di sebelah tempat pula satu lagi, sempadan Syria Israel. Dia sempadan tu dengan pagang ya. Kita boleh pegang pagang tu, tapi dia tulislah dilarang ceroboh apa semua. Sebelah sini Syria. Sebelah ni Syria dengan rumput panjang, dengan rumah nak terbalik, dengan sampah apa semualah. Lepas pada pagang yang memisahkan antara Syria dan Israel tu, nampaklah negara haram Israel tu. Berapa ratus meter daripada pagang itu rumput kosong, rumput sejauh mata memandang, bersih. Kemudian selepas 100 meter itu adalah kawasan pertanian yang sangat subur. Sejauh mata memandang, luas. Dan nun hujung di jauh sana, pembangunan Israel ni, pembangunan negara Israel, ada beberapa kincir air gergasi yang sedang berputar. Hak maju ni bukan hak Na'urah hak kita tengok di Mesir, di Syria tu. Kincir air Na'urah hak zaman dulu tu tak. Kincir air moden tu. Nampak kemodenan dan pembangunan. Itu juga merupakan tanda dekatnya kedatangan dan juga kemunculan Dajjal. Dulu mana maju Israel, negara tu bahagian yang diambil daripada Palestin itu adalah bahagian yang paling subur di dalam bumi Syam. Syria ni dia Jordan. Syria pula ni Jordan pula enggak berapa. Syam ni, Syam kalau tuan-tuan tengok dalam kitab sirah sebut Syam, Nabi memandang ke arah Syam. Malaikat melebarkan sayap di bumi Syam. Nabi Isa akan turun di Syam. Syam ni Syria, Jordan, Lebanon, Palestin, negara haram Israel itu juga Syam. Antara 5 ini yang paling cantik dan paling banyak ayat. Cantik dia macam Eropah tuan. Dia punya bukit dia adalah negara yang diambil oleh Israel tu. Yang tu yang paling cantik sekali. Kawasan tu yang paling cantik. Kemudian sekarang mereka bangunkan pula kawasan tu. Jadi maju. Itu salah satu daripada tanda kemunculan Dajjal. Kemudian habis tengok muka surat 16. Tanda ketiga dekatnya kemunculan Dajjal ialah keruntuhan bandar Madinah Al-Munawwarah. Saya baca apa yang ditulis oleh Tuan Guru Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Dia kata negeri Madinah Al-Munawwarah pada hari ini kelihatannya juga agak sibuk membangun. Nantinya akan ditinggalkan orang. Orang munafik dan kafir akan keluar daripadanya. Mereka tidak senang duduk di sana. Mereka mahu mencari kesenangan dunia dan kebahagiaan yang sementara, manakala orang-orang yang beriman mereka akan tetap tinggal di Madinah walaupun mereka berada dalam kesempitan hidup dan terpaksa berhadapan dengan bermacam-macam ujian Allah SWT. Nombor 3 ni saya tak tahu. Saya dengan ilmu yang saya ngaji tu, guru sikit tu, saya tak tahu. Iaitu bandar Madinah akan runtuh. Saya tak tahu. Saya tak pernah dengar. Cuma bila
Tuan Guru pengarang kita kata orang munafik dan kafir akan keluar daripada Madinah, itu ada hadis sahih, iaitu ketika Dajjal datang bersama bala tenteranya menghampiri bumi Madinah, dia tak boleh masuk sebab dikawal oleh para malaikat yang bersenjata. Dia pun naik daripada atas bukit, yang bukit itu ada hari ini di Madinah, lebih kurang 6-7 km daripada bumi, daripada pekan Madinah tu. Bukit tu ada hari ini. Saya tak ingat nama bukit tu, tak silap saya Jabalul Milh, Jabal Al-Milh, bukit tu tak silap saya. Dajjal pun naik, dia pun tengok daripada jauh, dia pun tunjuk, dia kata hadzal qasrul abyad Masjidu Ahmad. Istana putih itu adalah Masjid Ahmad. Dia panggil Nabi kita, dia sebut Nabi kita dengan panggilan Ahmad. Apabila dia tak boleh masuk ke dalam bumi Madinah, ini hadis ni yang saya pernah ngaji, hadis ni. Bila dia tak boleh masuk dalam Madinah, lalu Dajjal pun menepuk tanah halal di luar Madinah itu. Dia tepuk tanah halal tu sebanyak 3 kali tepukan. Selepas Dajjal tepuk 3 kali tepukan itu, maka keluarlah keseluruhan orang-orang fasik laki-laki, orang fasik perempuan, munafik laki-laki dan munafik wanita, kesemuanya sekali. Maka ketika itu bersihlah Madinah daripada fasik laki-laki, fasik perempuan, munafik laki-laki dan munafik perempuan. Yang tu yang saya tahu, Allahu a'lam. No? Jadi hak keruntuhan tu saya tak tahu. Boleh tanya sendiri Syekh Fahmi, nanti dia boleh huraikan. No? Kemudian muka surat 17, tanda keempat sebelum kemunculan Dajjal. Yang ni yang kita sebut pada bulan lepas, iaitu Imam Mahdi akan lahir dan beliau akan memimpin umat Islam. Ini tajuk Imam Mahdi. Tajuk Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tuan-tuan, hadis yang berkaitan dengan Imam Mahdi ada 50 hadis. Ada 50 hadis. Di antaranya sahih, ada yang hasan dan ada yang dhaif. 50 hadis. Kerana banyaknya hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi, ulama-ulama hadis kata hadis berkenaan Imam Mahdi, tajuk yang berkaitan Imam Mahdi telah pun sampai ke tahap mutawatir maknawi. Dari segi poin bahawa Imam Mahdi akan muncul itu, poin Imam Mahdi nak keluar tu, dia jadi tahap mutawatir maknawi sebab terlalu banyak hadis. Dan ramainya para sahabat yang pernah menyebut tentang Muhammad ibn Abdullah Al-Mahdi. Berpuluh-puluh sahabat, lebih daripada 30 orang sahabat Nabi yang pernah mendapat berita daripada Nabi tentang Al-Imam Al-Mahdi. Maksudnya dia akan muncul. Adakah dia orang? Dia orang. Adakah dia ada ibu dan ayah? Ya, dia ada ibu dan ayah. Lahir seperti orang biasa. Ada mak dan ayah. Bahkan Nabi sebut dia ni asal daripada mana. Nabi sebut. Kita baca hadis yang pertama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadhhabu ad-dunya hatta yamlika al-araba rajulun min ahli baiti yuwati'u ismuhu ismi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dunia tidak akan hilang, kata Nabi. Takkan berlaku kiamat sehinggalah bangsa Arab akan dikuasai oleh seorang lelaki daripada keluargaku, keturunanku, yang namanya sama dengan namaku. Nama dia sama dengan nama Nabi SAW. Nabi beritahu dah. Dalam ni Nabi beritahu nama dia. Apa nama dia? Muhammad. Dalam hadis lain yang juga sahih, beberapa hadis lain yang juga sahih, Nabi kata namanya seperti namaku,
dan nama bapanya seperti nama bapaku, iaitu nama Imam Mahdi yang akan keluar ni Muhammad bin Abdillah. Itu nama dia. Satu. Kalau takat nama Muhammad bin Abdillah, orang boleh mengaku tak? Boleh? Kan? Mai keluar satu orang Padang Serai ke, Luat Tawak ke, mai ke Bagan ke, dia kata saya Muhammad bin Abdillah, Imam Mahdi yang dinanti-nantikan. Sila beri laluan untuk saya berkhutbah minggu ni. Kita pun kata takat hadis ni je, pasal Imam Mahdi satu ni je kita apa kita pun kata benarlah kamu, saya membai'ah kamu. Habis. Sebab apa? Sebab satu hadis tu lah. Sebab tu kena tengok semua. So kita tengok Nabi beritahu banyak tanda. Yang satu orang manusia dia tak boleh nak mengaku dia Imam Mahdi senang-senang, tak boleh. Apabila kita tengok keseluruhan 50 hadis yang bercakap tentang Imam Mahdi, satu orang tu dia tak boleh mengaku di hadapan orang yang ada ilmu. Di hadapan orang yang ada ilmu. Tapi kalau orang biasa, dia boleh mengaku, tak ada masalah. Sebab itulah sepanjang sejarah umat Nabi Muhammad 1400 tahun ini, ada puluhan Imam Mahdi yang pernah mengaku mengisytiharkan diri mereka Mahdi. Ada perikut yang 1000, 10,000, 20,000, 100,000, dan semua Imam Mahdi ni semua matilah. Hak tu yang pelik tu. Patutnya dia keluar lawan dengan Dajjal dulu, kan? Maksudnya muhung lah, kan? Ramai nah di dalam sejarah ni, ramai yang dah pernah mengaku. Yang pertama Nabi kata nama dia sama dengan namaku, nama ayahnya sama dengan nama ayahku. Dan yang kedua kata Rasulullah, dia adalah di kalangan ahli keluargaku. Keturunan Nabi sama ada keturunan Sayyidina Hasan ataupun keturunan Sayyidina Husain, dua tu je. Tuan-tuan, dalam dunia umat Islam ada ulama-ulama yang kepakaran mereka adalah ilmul ansab. Kepakaran mereka adalah ilmu nasab. Di Syria ada, di Yaman ada, di Mesir pun ada. Di negara lain saya tak tahu. Mesti ada lah negara Arab lain yang ada ulama-ulama besar. Mereka ni kalau kita pergi mengaku kata saya Al-Hasani, sekali dia minta mana dia apa nama ni, susur gadur keluarga kamu yang sampai ke Hasani, tunjuk kat dia. Tunjuk kat dia, dia boleh trace kan, betul ke tak mai kod ni. Lah kali sampai kat satu tempat tu, ulama tu kata bukan Al-Hasani ni, hak ni keluarga Lanun. Jumpa tang ni, dia kata lain ni salah ni, salah maklumat. Sebab tu nampak pelik semacam lah. Tak boleh duk mengaku senang-senang tuan. Dia setiap keluarga Nabi sampai ke hari ni 2015, daripada silsilah tu yang disimpan oleh mereka, bin apa naik sampai atas. Kalau ulama-ulama yang al-arif billah, hak keturunan Nabi dan arif billah, tuan-tuan faham tak? No? Keturunan Nabi yang arif billah, dia tengok je. Dia kata dia akan kata anta min ahlil bait. Ini tu. Dia tengok aja, tak payah mengaku lah. Dia tengok, dia kata anta min ahlil bait. Kamu daripada ahlul bait. Ahlul bait maksudnya keturunan Rasulullah. No? Cuma dari segi akademik dia ada ulama-ulama yang pakar tentang ilmu ni, tuan sekalian. Jadi dua tanda hak Nabi sebut. Yang pertama keturunan dia, yang kedua nama seperti nama Nabi, nama ayahnya seperti nama ayah Nabi. Dua-dua ni orang boleh tipu. Kalau lah saya beritahu ke tuan-tuan, saya sebenarnya nama Muhammad bin Abdullah. Dalam IC tu pak saya silap buh dan saya keturunan Nabi. Tuan-tuan nak cek macam mana? Nak cek macam mana? Maka ada tanda lain yang Nabi beritahu. Dalam kitab-kitab akidah, ulama menyebutkan bahawa wajib beriman dengan kedatangan Imam Mahdi. Wajib beriman. Dia antara benda i'tiqad seorang muslim. I'tiqad seorang muslim. Kena beritahu ke anak-anak. Antara benda yang kita kena pegang, kena yakin, kena tahu bahawa beriman bahawa Imam Mahdi akan muncul. Itu i'tiqad. Kemudian kata tuan guru kita, hadis ini menerangkan kepada kita bahawasanya dunia ini tidak akan kiamat sehinggalah bangsa Arab dan juga bangsa lain. Dalam hadis ni Nabi sebut Arab. Dalam hadis lain yang juga sahih, Nabi kata Imam Mahdi ini akan mentadbir bumi ini dengan Islam seluruhnya.
akan tunduk dengan syariat Islam. Seluruh penduduk akan tunduk dengan syariat Islam. Dikuasai oleh seorang lelaki keturunan Nabi, iaitu Imam Mahdi. Hasan kah Husain? Itu khilaf. Tak kisah tuan, keturunan Nabi. Nah, tuan tak usah duk buat perdebatan Imam Mahdi Hasan atau Husain. Ustaz, duk belah ni seorang kata Imam Hasan, belah ni kata Imam Husain. Hak tu buang masa. Buang masa hak tu noh. Ada benda yang boleh debat, ada benda yang tak perlu diperdebatkan. Kata tengguru kita, ia akan melaksanakan keadilan di muka bumi ni dan diikuti oleh seluruh kaum muslimin. Yang ni ada hadis. Syekh Fahmi Zamzam ni orang alim, no? Ayat-ayat dia ni ada hadis. Saya pun cari tiap-tiap ayat tu kan. Yang mana jumpa lah, no? Tak ada nak rujuk juga. Imam Mahdi ni bila dia keluar tuan-tuan, setelah dia bumi ni, maka dia akan melaksanakan Islam, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di seluruh permukaan bumi ni. Nabi sebut dalam satu hadis sahih riwayat Imam Ahmad. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Rasulullah, "Ubasyirukum bil Mahdi." Hadis ini hadis sahih. Aku berikan kabar gembira kepada kalian dengan seorang yang bernama Al-Mahdi. Gelaran dia Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah, gelarannya Al-Mahdi. Hadis ini beritahu, rajulin min Quraisy, seorang lelaki keluarga daripada kabilah Quraisy, min itrati, daripada susur galur keturunanku. Maksudnya kalau orang Vietnam dia pergi mengaku dia Imam Mahdi, kita kata kat dia, ni Quraisy mana? Kena tanya dia, ni Quraisy mana? Dia kata, ish, tak ada Quraisy lah, Imam Mahdi Vietnam, dia kata. Kita kata kat dia, Imam Mahdi dia mesti Quraisy. Dia ni tanda ketiga. Dia bukan boleh sedap-sedap duduk di Filipin nak mengaku. Okey. Nabi kata, rajulin min Quraisy min itrati, dari susur galur keluargaku, yub'atsu, Allah akan hantar dia, ala ikhtilafin minan nas, waktu manusia ni kan berselisih pendapat yang sangat teruk. Lah ni hak bukan Islam, kapiak lah, memang bukan Islam lah. 1.5 bilion ni umat Islam bersatu pendapat ke berpecah? Berpecah. Ustaz-ustaz, bukan kata Malaysia, hak Pulau Pinang saja ataupun hak Kedah saja bersatu pendapat ke berpecah? Pecah. Terabak. Kawan ni kata Maulid Tai Pusam pun ada juga. Ustaz juga tu. Hak kawan ni kata tak sampailah Tai Pusam, dia bid'ah. Tapi bid'ah dalalah lah. Hak pula kita kata tak, dia sunat. Dia jadi keliru, orang celaru, orang tak tahu hak mana satu Islam, yang mana satu bukan Islam, sampai tahap tu zaman hari ni. Tak nak? Jadi Imam Mahdi ni dia perbetul semua tu, dia bagi normal balik. Wa zalazil, kata Nabi. Jadi fitnah, dugaan ke atas umat Islam begitu banyak sebagainya. Kemudian turun keluar Imam Mahdi. Bukan turun, keluar, no? Sebab Imam Mahdi ni dia bukan turun daripada langit dan bukan bangun daripada mati, tetapi dia dilahirkan ketika mana dia berusia 30 hingga 40, dia dibai'ah. Dia bukan orang yang mati dihidupkan, dan bukan orang yang duduk atas langit diturunkan. Tidak. Kata Rasulullah, fayamla'ul arda qistan wa adla. Kalian akan melihat dia akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan keamanan. Seronokkah hidup zaman tu? Seronok. Tapi dalam seronok ada satu lagi cabaran yang para ulama tak mau cabaran itu. Mereka berdoa kepada Allah untuk tidak diuji dengan cabaran itu. Apa dia kata? Seronok-seronok duduk dengan Imam Mahdi sebab bumi ini akan jadi adil dan sebagainya. Ada satu benda kita nak kena hadapi sebelum tu, iaitulah kemunculan Dajjal. Itu yang tak seronok. Sebab Dajjal ini bila dia keluar, manusia akan jadi dua pasukan, sama ada pengikut Dajjal ataupun pengikut Imam Mahdi dan Isa alaihissalam. Dua aja. Nak duduk atas pagang tak boleh dah. Zaman tu tak ada atas pagang dah. Tak mau nak kecuali lah ustaz, nampak potong kan, nampak duk kata apa orang ni ustaz nak berkecualian, tak ada. Sama ada kamu memiliki iman yang baik dan iman yang bersih,
kamu akan bersama dengan Nabi Isa dan juga Al-Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Ataupun kamu duduk atas pagar, saat buat benda baik, saat buat benda tak elok, saat merokok, saat baca Quran, saat tutup aurat main Jumaat, saat pergi main bola tak tutup aurat pula, nak main masjid semayang pakai tudung, keluar pergi supermarket tak pakai tudung. Hak jenis ni, hak separuh-separuh ni, Nabi kata semua akan ikut dengan Dajjal. Apa bukti dia? Bukti dia hadis hak saya baca. Bila Dajjal dia retuk bumi Madinah, setiap fasik lelaki dan perempuan akan keluar daripada bumi Madinah, dan setiap munafik laki-laki dan perempuan akan keluar daripada bumi Madinah. Saya nak tanya, munafik ni Islam ke kafir? Islam. Fasik laki-laki dan perempuan Islam ke kafir? Islam. Tak faham dia. Dah no? Ayo no. Jadi di sebalik keseronokan bersama Imam Mahdi itu ada satu cabaran yang membuatkan para ulama berdoa, ya Allah, janganlah kau takdirkan aku hidup pada zaman fitnah Dajjal. Ini doa para ulama tuan. Doa para ulama. Kata Rasulullah SAW, Imam Mahdi akan memenuhkan bumi ini dengan keadilan dan keamanan. Macam mana aman dan adil tu, yang tu kena tengok nanti, kita tengok nanti. Ada dalam ni saya akan sebut. Ada belakang ni ada. Okay. Ni ada. Dia akan cerita. Kemudian kata Rasulullah, seperti mana bumi ini penuh dengan kezaliman dan juga maksiat, begitulah ketika mana datangnya Imam Mahdi, bumi ini akan dipenuhkan dengan ketaatan dan juga keadilan. Dan ni macam hak kita duk tengok ni. Dalam rumah kita maksiat, di handphone kita maksiat, tangsuk abang kita maksiat, buka majalah maksiat, berjalan keluar dengan kereta maksiat, pergi supermarket ada maksiat, duduk di sekolah ada maksiat, dalam masjid dan ngumpat lagi maksiat juga. Seperti mana bumi ini dipenuhi dengan kemaksiatan kepada Allah, begitulah kata Rasulullah, bila keluar Imam Mahdi ni, bumi ini akan dipenuhi oleh keamanan dan ketaatan. Kemudian apa ni? Yarda anhu sakinus samai wa sakinul ard. Seluruh penduduk langit dan bumi akan meredainya waktu tu. Semua orang suka dengan dia. Yang Islam pun suka dengan dia, yang tak Islam pun suka dengan dia. Imam Mahdi keluar bukan bermaksud semua orang masuk Islam, tidak. Maksud Imam Mahdi keluar tak ada kemungkaran dah. Dia diamankan bumi ni. Yang kafir masih tetap ada, banyak jizyah kepada kerajaan Islam. Yuqassimul mala sihaha. Nabi kata, pada zaman Mahdi memerintah bumi ni, sebelum Nabi Isa perintah, dia akan serahkan tampuk pemerintahan itu kepada Nabi Isa. Waktu zaman dia lagi, kekayaan setiap negara ataupun kekayaan hasil mahsul bumi ini akan dibahagikan secara sama rata. Memang seronoklah hidup zaman tu, tak ada orang miskin. Tak ada siapa nak curi slipper siapa. Ni keluar duk risau ni. Saya ada tak pakai slipper ni. Tiap malam ada. Tu terang main kuliah, kalau tak main kuliah. Hak tak main kuliah dia angkut sekali dengan motor. Tu hak jenis tak main kuliah, kan? Kuliah. Imam Mahdi ni dia akan bahagikan harta dengan sama banyak. Akan kembali keadilan dan keamanan seperti mana zaman Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu anhu. Ada satu benda aja yang berlaku pada zaman Imam Mahdi, zaman Umar bin Abdul Aziz tak berlaku, lebih hebat, iaitu apabila orang pi ke Baitul Mal umat Islam, dia pun minta, dia kata, boleh tak bagi sikit dekat aku untuk aku tolong sedekahkan pada orang lain. Maka penjaga Baitul Mal pun akan bagi, di zaman Imam Mahdi, bagi kat dia emas, duit dan sebagainya. Dia pun pi nak sebarkan, nak bahagikan duit tadi pada orang ramai. Lalu dia tidak mendapati kepada siapakah duit itu akan diberikan. Dia pun balik pergi ke pejabat zakat. Hari inilah pejabat zakat ke apa kan, dia pun balik. Bila dia nak serah balik, orang pejabat zakat kata, antara peraturan zaman pemerintahan Imam Mahdi ialah nahnu nu'ti wala na'khudh. Kami hanya memberi dan kami tak ambil balik. Sebab terlampau banyak. Siapa hak dah ambil tak tahu, selesai sendiri. Masing-masing kereta dah ada 2-3 biji, masing-masing isteri pula dah.
rumah rumah dah besar, masing-masing perniagaan pun banyak masing-masing. Kan? Tuan-tuan, zaman Imam Mahdi. Tanda Imam Mahdi akan dibai'ah. Tuan-tuan tengok muka surat 18, apa tanda Imam Mahdi akan dibai'ah? Tuan guru pengarang kita dia buat main 4 tanda bahawa Imam Mahdi akan muncul. Akan muncul. Yang pertama, saya keempat-empat ni wallahu a'lam, saya tak tahu apa kedudukan hadis dia. Saya bang sekejap. Saya tak tahu. Kecuali yang keempat, yang D itu. Yang D itu kedudukannya hasan, agak baik, kedudukannya elok. Yang lain wallahu a'lam. Tapi dah Syekh Fahmi pun kita serah kat Syekh Fahmi lah. Nombor 1, sebelum Imam Mahdi muncul ni, dia akan keluar, sebelum dia keluar, zahirkan diri dia, akan munculnya sebuah bintang yang berekor di ufuk timur. Komet lah, bintang yang berekor ni komet. Dia keluar, orang akan tengok, dan bintang ini akan kelihatan di atas langit selama 3 malam atau 7 malam berturut-turut. Atau 7 malam berturut-turut. Saya tengok hadis ni, cuma tak ada dalam kitab hadis bahasa Arab lah. Tengok hadis ni, cuma dia tak ada takhrij di bawah dia. Dia tak tulis hadis tu sahih ke hasan ke. Maka saya pun tak tahu kedudukan hadis ni. Cuma kata tuan guru pengarang kita, sebelum Imam Mahdi keluar ni, sebahagian orang akan nampak di langit. Sebahagian orang, bukan semua pak pergi tengok. Seperti mana terbitnya matahari di sebelah barat, seluruh manusia akan tengok yang tu. Sebelum saya lupa tuan-tuan, jadi sebelum kiamat ni tuan-tuan, kita menunggu tanda besar pertama kiamat. Tanda besar kiamat, Allah sebut, Nabi sebut ada 10 ataupun 6, ikutlah pendapat masing-masing. Antara 10 tanda besar kiamat ini, nombor 1 apa dia? Maka ada 2 pendapat para ulama, sama ada yang pertama itu Dajjal ataupun yang pertama itu matahari terbit di sebelah barat, dan kedua-duanya adalah musibah besar kepada manusia. Dua-dua musibah yang besar. B, tanda yang kedua sebelum Imam Mahdi dibai'ah. Apa maksud dibai'ah? Tajuk lepas ni, saya ingin buat surat 19. Lepas 2-3 minit ni kita masuk tajuk tu. Yang kedua, gerhana bulan. Hadis ni pun saya tak tahu apa status dia. Saya baca hak Arab dia, di bawah tu tak ada, maka saya tak berani nak sebut kat tuan-tuan. Kita serah pada apa nama ni, fiqh dan ilmu Syekh Fahmi. Gerhana bulan pada malam pertama bulan Ramadan. Gerhana bulan malam pertama bulan Ramadan, dan gerhana matahari pada pertengahan bulan. Tunggu tuan-tuan. Bulan Ramadan yang akan jadi gerhana bulan malam pertama bulan Ramadan tu, kemudian gerhana matahari tengah bulan. Di mana peristiwa yang seumpama ini belum pernah berlaku sepanjang sejarah dunia. Wallahu a'lam. Itu yang kedua. Pekat ingatlah. Pekat ingat. Boleh jadi ada dan boleh jadi tak ada. C. Di musim haji pada tahun itu akan berlaku huru-hara sehingga sampai terjadi membunuh di kawasan Mina, dan darah pun mengalir di sekitar Jamratul Aqabah. Dan akan berlaku juga rompakan terhadap harta orang-orang yang sedang melaksanakan ibadat haji. Maksudnya yang ketiga akan berlaku huru-hara di Mekah. Sampai tahap membunuh, darah mengalir. Ini pun saya tak tahu apa kedudukan hadis dia. Yang keempat ini kedudukan dia agak, yang ni saya tengok hadis ni dan saya tengok dia punya kedudukan dia boleh dijadikan hujah. Apa dia? Ada satu seruan daripada langit akan menyebut, sesungguhnya wali-wali Allah itu pengikut Al-Imamul Mahdi. Suara tu dia akan sebut daripada langit, dia kata wali-wali Allah adalah pengikut pada Imam Mahdi. Wali Allah ni bukan nanti ada karamah tuan-tuan. Order TOI pegang-pegang jadi TOI jadi TI kan. Bukan dia. Tak payah tunggu karamah tu lah. Wali Allah ni maksudnya orang yang Allah sayang. Tak bagi sakit hati orang, tak buruk sangka dengan orang, tak ambil harta orang, jaga semayang, anak isteri, jaga suami, jaga solat, jaga aurat, mak ayah, dah cukup. Dan banyak melakukan ibadah, tenang melakukan ibadah, suka melakukan ibadah, merindui Allah dan Rasulnya. Wali Allah lah tu.
Sebab mustahil wali Allah orang yang suka buat dosa. Tak ada. Mustahil wali Allah kalau kita duduk dengan dia macam mumpat orang lah. Dan mustahil wali Allah dia pinjam duit orang saja-saja buat lupa. Dia kata, bila pinjam? Jenis saja buat lupa. Mustahil jadi wali Allah. Entah nak? Jadi antara yang diajarkan oleh para ulama, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala seandainya Allah panjangkan usia kita untuk hidup pada zaman itu, mohonlah untuk bersama dengan orang-orang soleh, termasuklah Imam Mahdi Muhammad ibn Abdullah. Minta dengan Allah. Jangan duduk saja kan. Dengan Allah ni kita kena minta. Nak benda apa? 1, 2, 3, 4. Kena minta. Perincikan, bukan perinci, senaraikan. Ya Allah, nak masuk syurga, ya Allah, berada bersama Nabi-Mu dalam syurga. 1. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. 2. Ya Allah, nombor 3, bangkitkan aku di padang mahsyar bersama orang-orang soleh. 4, selamatkanlah aku ya Allah sekiranya aku sempat hidup pada zaman Dajjal. 5, entah. Waktu berdoa kan. Sebab tu orang soleh ni dia semayang lama. Sebab banyak yang dia nak minta dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Qaswat 19. Ke-9 dah. Afdal dah berhenti ni waktu ni. No, sikit je. Saya ambil Qaswat 19 dengan 20 aja. Habis, cukup, no. Membai'ah Imam Mahdi. Dengar elok tajuk ni, no. Membai'ah Imam Mahdi. Bai'ah di mana? Jawapan dia ialah Imam Mahdi ni dia orang Madinah, dia dilahirkan di Madinah. Tu tanda ke berapa tu? Baik tuan. Tu tanda ke berapa dah? Maksudnya kalau jumpa kawan kita umur 57 satu hari nanti, dia pun mai mengaku kat kita nama sebenar dia Muhammad bin Abdullah, keturunan Nabi apa semua. Kita kata hang ni aku kenal daripada kecil, tak pakai seluar sampai besar, lahir kat Taman 9. Mai mana Imam Mahdi ni? Imam Mahdi mesti lahir di Madinah. Mesti lahir Madinah. Kalau dia lahir di Mekah, dia bukan Imam Mahdi. Dia mesti lahir di Madinah. Kalau dia lahir di Syam, dia bukan Imam Mahdi. Dia mesti lahir di Madinah. Imam Mahdi ni orang Madinah, keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membesar seperti orang biasa. Pergi sekolah apa semua ni. Lah ni Imam Mahdi ada tak lagi? Wallahu a'lam. Nah, adakah dia telah lahir? Wallahu a'lam. Jumpa orang soleh tanya. Kan? Dan dia akan dilahirkan seperti orang biasa, membesar umur 1 tahun, umur 2 tahun, masuk pasti umur 6. Contohlah kalau Malaysia. Lepas tu pergi sekolah, wallahu a'lam sekolah mana tak tahu. Mahat tafiz mana ke apa kau tak tahu. Dia akan, saya nak abang kata dia akan pergi macam rutin manusia biasa. Sekolah menengah boleh jadi, pergi sekolah menengah apa semua. Dan ketika dia berusia antara 30 hingga 40 tahun, ketika itulah dia akan keluar dari Madinah menuju ke Mekah dan dibai'ah oleh orang-orang yang telah pun digerakkan oleh Allah, dipilih oleh Allah, datang dari segenap penjuru dunia, berhimpun di Mekah dalam keadaan tidak dirancang, tetapi mereka ingin mengembalikan keamanan dan keizzahan umat Islam. Mereka mencari Imam Mahdi dengan tujuan yang sama. Akhirnya jumpa Imam Muhammad bin Abdullah di sana. Mula-mula jumpa tu tuan-tuan, Imam Mahdi tidak mahu menerima bai'ah itu. Itu sifat dia. Kalau Tok Guru tu kita pipi terus dia kata sila bai'ah dengan saya, dia pula suruh bai'ah, tak ada siapa bai'ah lagi. Tuan-tuan, antara sifat Imam Mahdi, dia menolak pada peringkat awalnya. Dia tak mau. Abu Bakar, nak tengok Sayyidina Abu Bakar, semua tak mau dengan jawatan. Lepas Sayyidina Umar wafat, waktu duduk tengah sakit, 2 hari sakit tu, jenuh cari khalifah, semua pakat tolak. Abdul Rahman bin Auf tak mau, Abu Ubaidah bin Jarrah tak mau. Imam Mahdi bila orang nak lantik dia tak mau. Dia kata aku bukan orang tu. Walaupun namanya Muhammad bin Abdullah, dia keturunan Nabi, dia asal orang Madinah, dia pun lari. Dia lari menghilangkan diri.
Ada riwayat kata dia kembali ke Madinah. Kemudian dia kembali ke Mekah. Orang pun pegang dia. Orang kata, wahai tuan, wahai imam, kamulah yang dipilih oleh Nabi SAW. Siapa orang ni? Alam. Ada riwayat macam-macam. Ada kata 10 orang, ada kata 313 orang. Sebanyak bilangan ahli Badar yang digerakkan hati mereka oleh Allah untuk berjalan meninggalkan negara masing-masing, berhimpun di Mekah, dan akhirnya 313 orang ni pujuk Imam Mahdi, dan akhirnya Imam Mahdi dibai'ah walaupun dalam keadaan dia mukrah, kata Nabi. Mukrah ni dia tak apa mau, dia tak mau. Akhirnya dia dibai'ah. Akhirnya dia dibai'ah. Itu maksud bai'ah. Dia akan dibai'ah di Mekah. Nah, maksudnya kalau duk mengaku bai'ah di negara luar, lagilah jauh. Dia mesti dibai'ah di Mekah di hadapan Kaabah, di antara rukun dan maqam. Situlah depan Kaabah lah. Ada yang kata di antara rukun Yamani dengan makam Ibrahim, ada yang kata macam itulah antara. Jadi dia akan dibai'ah. Bai'ah ni maksudnya semua pakat mengaku kamulah imam kami memberikan janji taat setia kepada kamu, itulah bai'ah. Habis. Tuan-tuan tengok sampai muka surat 20. Saya cerita terus tak payah baca dah tu. Sampai ke surat 20 perenggan terakhir itu, ketika itulah terpaksa ia menerima bai'ah dari 7 orang ulama tadi. Ini pendapat kata 7 orang ulama tadi, dan diikuti oleh kaum muslim yang ada di Mekah, di mana bai'ah akan dilakukan dalam Masjidil Haram di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Dan setelah dibai'ah, Imam Mahdi akan memberikan ucapannya dari atas mimbar, dan seterusnya mendapat kepercayaan dan kecintaan dari seluruh lapisan kaum muslimin, sehingga terbentuk satu tentera yang sangat sedia berkorban apa saja yang mereka miliki. Imam Mahdi ni bila dia bangkit di bai'ah, dia berucap, orang pun dengar ucapan dia 313 tu. Kemudian orang Islam ni semua mai, orang jadi suka dan sayang kepada dia. Kalau tuan-tuan biasa berjumpa dengan keturunan Nabi, orang-orang alim yang keturunan Nabi, kita akan tengok dan sayang kepada dia, dan kita akan merindui dia. Ini tak ada hadis, tapi tuan-tuan tengok sendiri ahli-ahli bait Nabi yang alim, yang warak, kita jumpa tu kita rasa teringat dan suka kat dia. Itulah yang berlaku. Imam Mahdi ni orang jadi semua jadi sayang kepada beliau. Apa sifat lain lagi? Apa jenis perang yang akan berlaku ketika kemunculan Imam Mahdi? Yang tuan-tuan buat forum tu kan, forum Armageddon tu kan. Sampai orang tanya soalan kat saya dalam Facebook apa semua, ustaz, dalam perang Armageddon akhir zaman nanti, dia tanya soalan tu. Saya kata, perang Armageddon mana pula ni? Rupanya dia main forum ni, dia guna terus ayat tu. Tuan-tuan, seeloknya bagi masyarakat faham dengan istilah Nabi sebut al-malhamatul kubra dalam hadis. Biar orang tanya tu, orang sebut, ustaz, malhamah kubra itu siapa yang akan macam tu? Dia tak tahu nak sebut hadis apa, dia sebut hadis Armageddon. Rawahu hak 3 orang tu lah, hak my forum tu kan. Jadi dia tanya soalan tu lah based on forum tu lah. Ala kulli hal, alhamdulillah semua orang mendapat manfaat. Sekadar tu dulu malam ni, insya-Allah kita akan tengok nanti uraian dia tentang Imam Mahdi ni dalam kuliah yang akan datang dengan izin Allah, insya-Allah. Ya? Seberang Jaya. Esok ada ceramah di Seberang Jaya. Tajuk dia Dajjal. Siapa ceramah? Saya insya-Allah. Burusi yang suruh bukan saya, tuan-tuan. Burusi yang suruh umum. Kita buat tahlil ringkas ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' arwahil muslimin wal muslimat syai'ul lahum. Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.